Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik insya-Allah kita dapat sama-sama lagi pada malam ni untuk kita menyambung kuliah kita pada yang menggunakan buku saya yang tak keluar-keluar lagi. Jilid pertama dah selesai, jilid kedua ni kita duk guna. Salli ala Sayyidina Muhammad dan kita masuk pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa yang ke salli ala Sayyidina Muhammad, doa yang ke salli ala Sayyidina Muhammad 34. Doa yang ke-34. Doa 34 ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menarik kisah dia. Salli ala Sayyidina Muhammad, kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ayatnya ataupun ayatnya pada surah Al-Anbiya ayat ke-83. Doa ni duduk dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Dalam Quran ada lebih kurang 60 doa dalam Al-Quran ni. Doa-doa ni, doa yang kita duk panjat ni setiap hari ni dia ada sumber. Sumber doa. Kita setiap hari kena doa. Kita tak boleh putus hubungan kita dengan Allah, dan di antara hubungan kita dengan Allah ni ialah dengan doa. Vaksin ni salah satu ikhtiar lah. Tuan-tuan vaksin semua nak? Ada tak vaksin? Kalau tengok aku ada pakai gelang hitam putih ke apa? Vaksin ni salah satu ikhtiar. Maksud dalam keadaan kita nak apa-apa, kita nak dia ikhtiar. Tapi ada satu lagi vaksin yang sangat power yang kita kena. Tadi ada satu doa yang saya baca tadi ni, yang last tu, yang panjang sikit tu. Yang di start macam kita nak baca Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, sampai banyak. Doa tu nama doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang ada handphone kat tangan, tuan-tuan boleh search, tuan-tuan masuk, tuan-tuan search, tulis doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Satu hari Abu Darda ni, orang beritahu dekat dia, doa ni ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Satu hari orang beritahu dekat Abu Darda, rumah dia terbakar. Abu Darda, rumah kamu terbakar? Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Dia kata, rumah kamu terbakar? Satu kampung tu terbakar. Rumah dia duduk kat dalam kampung tu, mesti terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Confident dia, dan sungguh biiznillah, dengan izin pada Allah, rumah dia terbakar, sedangkan rumah yang lain semua terbakar. Pasal apa yang dia confident sangat tu? Pasal dia beramal dengan satu doa tu. Doa tu nama doa Abu Darda. Tuan-tuan tengok, masing-masing simpan. Tiap hari lepas subuh baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, biiznillah, dengan izin daripada Allah. Balik pada tadi, syarat dia yakin. Yakin. Ini kita tambah-tambah kita duduk dalam situasi wabak ni. Inilah waktu yang sangat-sangat memerlukan kepada doa. Kalau kita tak doa waktu ni, saya tak tahu kita ni nak letak kita ni lagu mana. Tadi saya baca juga doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tuan-tuan baca kan? Tuan-tuan hafal kan doa ni? Doa ni tuan-tuan tak patut langsung tinggal. Tuan-tuan vaksin. Tuan-tuan jaga pakai mask, pakai. Ada tak orang vaksin kena? Ada. Ada orang pakai mask kena? Ada. Siapa bagi kena? Allah bagi kena. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang sahih tentang siapa baca doa ni, dia tak akan ditimpa musibah langsung pada hari itu. Dia baca malam, dia langsung tak akan kena musibah sepanjang malam tu sampai esok. Doa dia apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Jangan dengar cakap saya, jangan percaya kat saya. Nabi kata, percaya kat Nabi. Tapi ada orang kenal kat Ustaz nak? Tak tahu. Saya risau satu benda ya. Sahabat ni yang meriwayatkan hadis ni, dia tiba-tiba lumpuh. Dia meriwayatkan hadis ni, dia pergi cerita kat orang. Aku terima daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi kata, siapa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un ni 3 kali setiap pagi dia atau petang dia tak akan ditimpa musibah pada sebut. Tapi dia sakit. Tiba-tiba dia sakit. Dia pergi cerita kat orang hadis tu, tiba-tiba dia lumpuh. Orang duk pi ziarah dia. Dia cerita merata ke orang, kata siapa baca doa ni tak kena sakit, tak kena pun musibah, tapi hang lupa. Dia kata, aku tak menipu atas nama Nabi, aku tak menipu atas nama sahabat meriwayat hadis ni, tapi pada hari aku kena penyakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Maksudnya apa? Bukan pasal hadis tu, tapi pasal dia tak buat. Faham tak? Saya takut momen-momen tahu macam mana. Saya takutlah, risau saya ni. Kadang-kadang kita duk aman. Momen tang gap tu, ada gap tu. Sebab insurans kita dengan doa tu, yang sebut insurans senang sikit, mudah faham kan? Dia hanya cover masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib. Tidak? Waktu subuh atau maghrib. Ada tak bila masuk waktu subuh, ada time yang kita tak baca lagi doa tu? Kita mungkin baca lepas subuh. Boleh faham tak? Boleh jadi tak tadi ni kita baca ni dekat pukul 8 ni. Maghrib tadi masuk pukul 7 lebih ni. Time gap tu. Boleh jadi tak waktu-waktu yang macam tu? Dia juga tu. Jadi macam mana kita nak buat supaya tak ada time gap tu? Kena cari timing lah. Kalau masuk maghrib, antara amalan yang boleh kita buat lepas maghrib, yang amalan yang diperuntukkan selepas maghrib, kita boleh start beramal dia lepas pada asar. Lepas asar tu kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Tapi waktu subuh tak ada. Waktu subuh dia tak lewat sebelum tu. Waktu subuh dia kena lepas masuk waktu subuh. Mungkin cara yang paling baik, baru ni ada seorang timbalan ketua polis, kalau tak salah saya lah, itulah jawatan dia, dekat Gotong Jaya sana kan. Dia jadi imam. Dia menjadi imam sembahyang subuh.
Tengah-tengah jadi imam tu, dia rebah meninggal. Tapi cantik lah, meninggal tu cantik lah. Meninggal tengah sembahyang subuh, terjadi imam pula, pakai jubah putih pula. Oh, real lah. Memang cantik lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu mana dia meninggal tu? Waktu solat subuh. Solat subuh. Kalau kita yang jenis baca Bismillahilladzi ni lepas sembahyang subuh, boleh jadi tak apa-apa kemungkinan jadi sebelum kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Tuan-tuan faham tak faham saya cerita apa ni? Jadi mungkin lepas masuk saja azan subuh, Bismillahirrahmanirrahim, sama baca doa tu, baca doa azan tu kan, sama-sama baca doa azan tu, lepas pada tu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Baca 3. Sebab syarat baca dia tak disyaratkan lepas solat subuh, tak disyaratkan lepas solat maghrib. Syarat dia pagi. Nabi SAW sebut mungkin coverage kepada insurans kita tu, sebagaimana jamin Nabi SAW tu, pada pagi tu. Jadi kita cari seawal mungkin supaya salih ala Muhammad kita tak miss out. Sebab ada satu benda dalam ni nama dia doa. Syarat satulah, yakin biiznillah boleh dapat. Salih sama. Okey, tuan-tuan, ada berapa syarat, ada berapa sumber doa. Yang pertama, doa daripada Quran, sebagaimana yang kita duk baca ni. Yang keduanya, sumber doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi kan. Tu doa daripada sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, sumber doanya daripada apa ni? Daripada susunan perkataan ataupun doa alim ulama. Dengar tok-tok guru duduk susun, ulama susun doa-doa yang sedap-sedap, kita pun tiru perkataan doa-doa daripada tok-tok guru tu. Boleh tak? Boleh. Bid'ah ke? Tak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Doanya minta. Yang keempat, sumber doanya daripada mana? Sumber doanya daripada hati kita sendiri dan keinginan hati kita ni. Kita susun doa tu daripada apa yang kita nak. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita beli kereta, kita nak lulus, minta ya Allah bagilah lulus kereta apa? Lulus kereta aku tu. Macam tu lah. Doa-doa yang kita nak panjat sendiri. Susun doa panjang-panjang yang kita faham tu. Boleh. Itu sumber-sumber doa. Yang paling afdal, doa yang Allah susun dalam Quran, itu doa yang paling afdal untuk kita panjatkan. Maka dalam Al-Quran ada lebih kurang 60 doa salli ala Sayyidina Muhammad yang Allah cerita yang setiap doa itu ada, dia panggil asbab an-nuzul. Sebab-sebab turun doa tu, sebab-sebab turun ayat tu. Ada kisah yang terkandung di sebaliknya. Salah satunya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83 dan ayat ke-84, sambungan daripada ayat yang 83 ada doa tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Allah sambung, Allah kata fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat di sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Allah menceritakan dalam kisah ni, siapa panjat doa ni? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Allah cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam dan musibah yang menimpanya sebagai cubaan untuk dirinya. Musibah menimpa harta bendanya, anak pinaknya, juga tubuhnya. Demikian itu kerana Nabi Ayub alaihissalam
adalah seorang yang memiliki banyak binatang ternak dan banyaknya pertanian. Dia juga memiliki banyak anak serta tempat tinggal yang menyenangkan. Maka Allah menguji Nabi Ayub dengan menimpakan bencana kepada seluruh miliknya itu. Semuanya lenyap, tiada tersisa. Kemudian cubaan ditimpakan pula kepada jasad dan tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Menurut satu pendapat, penyakit yang menimpa adalah penyakit sallallahu alaihi wasallam Muhammad sopak, yang mengenai sekujur tubuhnya sehingga tidak ada satu bahagian pun daripada anggota tubuhnya yang terselamat daripada penyakit ini kecuali hati dan lisannya yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Allah kurniakan kepada Nabi Ayub alaihissalam ni nikmat banyak. Harta benda dia banyak, binatang ternak dia banyak, anak-anak dia banyak, rumah selesa. Allah bagi ujian, Allah bagi cubaan. Pasal apa Allah bagi cubaan? Tuan-tuan, Allah bagi ujian ni ada beberapa sebab. Allah bagi apa ujian ni berapa sebab? Yang pertama, sebab dosa. Sebab dosa. Kita ni, tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya banyak dosa, tuan. Banyak dosa. Bila kadang-kadang kita ni nak berubah jadi baik, tidak berubah jadi baik. Doa-doa yang kita duk panjat minta apa? Ya Allah, aku nak jadi baik. Saya ingat saya daripada sekolah menengah dulu ni, salah satu doa yang saya duk panjat, yang saya duk minta, yang saya sebut perkataan bahasa Melayu bagi faham elok-elok tu, ya Allah, saya nak jadi baik. Tapi kita tahu kita ni selalu nakal. Kadang-kadang bagi mak ayah teriak kita lah. Betul tak ni tuan? Mak ayah kita menangis tuan banyak. Oh, saya kita. Sungguh tuan. Subhanallah, saya. Mak kita kena nampak muka dia menangis masa kita. Ayah kita tak pernah tengok dia menangis depan kita. Tapi ayah kita boleh menangis malam-malam pasal kita. Tuan-tuan nak tahu macam mana? Bila tuan-tuan jadi ayah. Lah ni kita dah menangis pasal anak-anak kita. Pernah tuan-tuan menangis depan anak-anak? Tak pernah. Pernah tuan? Tak pernah menangis depan anak. Kita menangis bila? Malam-malam. Siapalah anak aku buat kat aku macam ni, awaklah dia buat macam ni, sentuh hati kita. Tuan, salat Jumaat, dulu kita macam tu sama ayah. Orang yang paling besar jasa dia kat kita, yang itulah kita duk sakitkan hati dia dulu ni. Salat Allah Jumaat. Tuan-tuan, nak jadi baik, mak ayah kita kan doa yang lain. Ya Allah, jadilah, bagilah taufik hidayah kat anak-anak aku ni. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, bagilah kat dia kebaikan. Ya Allah, engkau berilah petunjuk dekat anak aku ni. Itulah doa dia. Tak ada mak yang minta, ya Allah, engkau musnahkanlah anak aku ni. Tak ada. Tidak nak. Mungkin berkat doa mak kita, tuan-tuan sekalian, kita jadi macam mana kita lah ni lah. Waktu lepas PKP ni saya tengok satu keadaan. Tuan-tuan tahu apa dia? Orang tak main masjid. Geng-geng yang dulu main masjid pun tak main masjid dah ni. Ha? Apa dia tu? Holiday Langkawi. Dia lah, tak balik-balik lagi. Sungguh kan, kadang-kadang bukan orang, kita sendiri pun merasa keinginan kita nak pergi masjid lah ni tak sama macam keinginan kita nak pergi masjid hari tu. Dulu kalau ada program kita cepat-cepat nak pergi sembahyang jemaah, setiap waktu kalau boleh kita nak pergi. Lah ni kita cari alasan untuk tak pergi lebih pada nak pergi. Saya ingat tu mungkin kesan daripada kita hari tu. Kan? Tak tahulah, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dulu kalau sport ni main ni, sembahyang ni sampai kat belakang kan. Saf mungkin sama. Tapi ingat dulu kita saf apa-apa. Kalau lah ni ada 5 saf kita sembahyang maghrib ni, dulu pun 5 saf. Tapi dulu 5 saf sembahyang rapat, dah 5 saf sembahyang jangan-jangan. Kalau kita rapat balik, kita tinggal 2,5 saf ya tak? Maksudnya ada lagi 2,5 saf orang tak main. Di mana? Oh tu bahasa ganas tu. Ganas tu. Tapi subhanallah, tak, saya bukan nak cerita orang, nak cerita kita. Kita boleh main masjid, kita boleh duduk dalam masjid. Ini nikmat Allah bagi kita, tuan. Sungguh ni nikmat Allah bagi kita. Kadang-kadang bukan tak kekuatan kita, berapa ramai sahabat kita yang meninggal pasal Covid semua. Geng-geng masjid kan meninggal pasal Covid.
Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allah masih izinkan kita untuk main masjid dalam keadaan Allah masih bagi kita kesihatan, dan Allah masih dorong kita untuk main masjid. Pasal apa? Pasal mungkin makbul doa mak kita dulu ni. Ya Allah, bagilah taufik hidayah ke anak aku. Lepas usia kita 40 tahun baru Allah dorong kita untuk kita dapat semua kebaikan-kebaikan ni. Syukur pada Allah. Tapi ingat, kita pernah buat salah. Bila kita buat salah, ada dosa yang kita bawa. Dosa yang kita bawa ni, Allah nak hapuskan dosa kita ni dengan beberapa keadaan. Ada orang, dia mati bawa dosa dia. Dia mati, dia tak sempat taubat, dia bawa dosa dia. Saya duk buat rakaman riwayat akhir zaman kat TV Hijrah. Saya terbaca satu, waktu dulu bila nak buat rakaman, kita mesti study, telefon ustaz nak tanya-tanya apa. Ada berapa waktu yang nanti iman kita waktu tu, kalau jadi benda ni, dua benda ni, jadi dua benda tu, kita nak taubat tak boleh lah. Kita nak minta ampun, Allah tak terima dah. Kita nak buat baik pun Allah tak pandang lah. Yang pertama, waktu matahari naik sebelah barat. Yang kedua, waktu dabbatul ard keluar. Binatang yang melata tu, yang dia chop dahi tu. Dia chop dahi dengan tongkat Nabi Musa, dengan cincin Nabi Sulaiman. Kalau berubah jadi putih lah, maksud dia tu orang beriman lah. Dia tak berubah warna dah. Kalau dia hitam lah. Jadi dia memang orang kafir. Dalam riwayat cerita, dia semayang. Bila dia nampak Dabbatul Ard tu mai, dia tak tahu nak buat apa, dia semayang. Allahu Akbar, semayang. Dabbatul Ard mai depan dia, kata baru hari ni hang nak semayang. Cop kat dia berubah jadi hitam. Yang question kita, dia semayang. Satu kali menas. Ya, itu kali menas. Dia bercakap dengan manusia. Salih alaihi wasallam. Bila dia keluar, yang question, dia semayang. Maksudnya apa? Tapi dia kafir. Lepas daripada tu, hitam. Sampai duduk dalam satu rumah, dia riwayat cerita. Duduk dalam satu rumah, duduk makan kat satu meja, ada yang putih, ada yang hitam. Maksud satu keluarga ni, ada kafir, ada Islam. Yang dia duduk merasa macam dia Islam tapi dia kafir. Ada satu hal lah. Cerita dia, waktu tu nak taubat, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau dia tahu kata dia berdosa, dia tanggung dosa tu sepanjang hidup dia. Dia tak boleh nak bertaubat dah. Kalau orang mati, dia ada dosa, kemudian dia mati, paling tidak dia matilah, dia taklah menanggung dosa tu. Maksudnya dia dosa tu duduk atas beban kepala dia sepanjang dia hidup. Ini dia tahu kata buat dosa dan taubat dia sudah tak terima lagi dah. Kalau dia hidup 10 tahun duduk menanggung dosa tu, yang dosa tu Allah tak ampun. Jangan main-main tuan. Ada orang mati tu bawa dosa. Dosa ni nanti ikhtiar kat akhirat macam mana. Kalau Allah nak belah kasihan kat dia, Allah ampun dosa dia. Kalau Allah tak belah kasihan dia, masuk azab dulu, kemudian dia akan masuk syurga. Yang kedua, Allah ampunkan dosa dia dengan kafarah. Ni kita takut. Ampun dosa dengan kafarah. Mana tuan-tuan barang hilang? Barang yang tuan-tuan sayang sangat, yang harga dia punya mahal, hilang. Kita rasa apa? Sakit hati kadang-kadang, geram, menyesallah, salahlah aku kalau tu lah. Nabi SAW larang sebut kalau tu. Dia buka ruang pada syaitan, Nabi kata. Tapi pernah ingat tak? Kadang-kadang dulu kita pernah buat perkara dengan nilai tu, kita pernah zalim kat orang dulu. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak dulu waktu kita kerja, ada time-time yang kita ambil gaji kita tapi kita tak kerja? Boleh jadi tak? Boleh jadi tak kita, tuan-tuan faham tak maksud saya? Yang waktu tu kita tak berasa macam benda tu salah, tapi Allah nak ampun dosa kita sebab kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik, kita berusaha nak jadi baik, dan kita tahu kita nak jadi baik, tapi ada dosa lalu kita buat, dan Allah nak ampun dosa kita tu, nak bawa kita jadi baik, tapi Allah kafarah, tanggung. Seorang nama dia Imam Abu Suja' Al-Asfahani radhiyallahu anhu. Usia dia 100 tahun lebih.
100 tahun lebih. Tapi sihat. Sihat badan, tak ada penyakit apa. Mata cerah elok, telinga dengar elok. 100 tahun duduk kerja, dia duduk khidmat dekat makam Nabi SAW di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Khidmat tu. Waktu dia muda dia pernah jadi wazir, pernah jadi menteri, pernah jadi mufti, ulama hebat. Waktu dia muda. Lalu orang tanya dekat dia, "Wahai Syekh, apa amalan yang Syekh buat ni? Apa amalan yang Syekh buat? Sampai Syekh sampai tua ni pun masih sihat, kuat badan ni." Dia jawab satu je. "Aku jaga tubuh badanku pada usia mudaku, maka Allah jaga tubuh badanku masa tuaku." Kita baru 40 sakit macam kan? Baru 30 lebih sakit macam kan? Kadang-kadang muhasabah tengok, boleh jadi tak ni yang sakit ni pasal dulu aku salah guna anggota aku waktu aku muda. Ni yang duduk depan saya ni, apa dosa kita tak buat kan dengan tangan kita ni? Waktu kita umur 20 tahun. Kaki kita tu pergi mana dulu waktu kita umur belas-belas tahun dulu ni? Kalau boleh tunjuk tapak kaki kita kat disko mana tuan-tuan tu? Mak, hotel mana kita pergi dulu? Apa kita guna dengan tubuh anggota badan kita ni? Ni yang lah ni nak baik ni. Yang ni dekat masjid ni. Patut tak kafarah? Patut, tapi tak berani angguk. Sebab kita takut kan, kita tak mau. Betul tak? Seorang sahabat Nabi SAW, dia duduk apa? Sampai lembik tubuh badan dia, sampai tak larat apa. Lepas tu Nabi pergi kat dia, "Ada tak kamu minta apa-apa ni? Ada tak kamu minta apa-apa sampai kamu jadi macam ni?" Dia kata, "Ada ya Rasulullah." "Minta apa?" Dia minta, "Ya Allah, kalaulah ada dosa-dosa aku yang nak diazab nanti di akhirat ni, bagi siap-siap kat dunia ni." Dia minta tu sebab dia takut azab kat akhirat. Akhirnya Allah bagi sungguh sampai lembik tak boleh buat apa. Nabi kata jangan minta macam tu. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta baik kat dunia, minta baik kat akhirat. Lepas tu dia dah amal dengan doa tu, akhirnya dia sembuh dari penyakit tu. Pasal ada orang takut. Kita pun takut macam tu. Tengok harta yang kita duk ada, takut dah hilang. Takut dah hilang. Takut hilang pasal kita usaha. Tapi boleh tak hilang? Boleh, pasal dulu kita ambil harta orang pun banyak. Tubuh badan kita ni, takut tak sakit? Siapa tak takut sakit? Siapa yang mau sakit? Tak ada siapa yang mau sakit. Tapi patut tak sakit? Kalau kira patut, memang patut. Dulu Allah bagi tangan tu elok-elok. Tangan tu kita buat apa? Kaki tu kita pergi mana? Mata tu kita tengok apa? Telinga tu kita dengar apa? Patut sangat Allah nak bagi. Tapi sanggup tak? Tak sanggup. Minta yang nombor 3. Allah ampunkan dosa dengan rahmat kasih sayangnya tanpa kafarah. Yang tu kita nak. Nah, salih azimah. Yang tu kita nak. Boleh Allah ampunlah dosa, ampun dosa. Tapi tak maulah kafarah-kafarah semua tak mau, ya Allah. Kafarah kat dunia tak mau, azab kat akhirat pun tak mau juga. Kalau boleh tu. Nah? Pasal ada salah satu benda Allah bagi dekat kita yang nama dia azab ke musibah ke ujian kan, pasal dosa yang kita buat. Yang kedua, sebab Allah bagi azab ataupun ujian ataupun musibah bukan sebab dosa, tapi sebab Allah nak angkat martabat dan derajat. Macam Nabi Ayub AS, Allah bagi dia pasal dosa dia ke? Tak. Pasal apa? Pasal Allah nak angkat martabat dia. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang alim, orang soleh, orang-orang yang maqam tinggi-tinggi, hebat-hebat ni, dia pun diuji juga. Diuji macam-macam. Allah fitnah teruk-teruk. Kadang kita tengok ulama kena. Kita pun tak mampu nak berhadapan dengan fitnah macam tu. Pasal apa dia kena fitnah macam tu? Bukan sebab dosa-dosa dia buat, tapi pasal apa? Pasal Allah nak angkat darjat dia. Dan demikian Nabi Ayub AS. Nabi Ayub AS seorang yang sangat sabar. Sallallahu alaihi Muhammad. Diuji sallallahu alaihi Muhammad sampai ke tahap bila Nabi Ayub diuji dengan musibah ataupun dengan ujian ni, orang-orang tak mau duduk dekat-dekat dengan dia. Maka Nabi Ayub tinggal menyendiri di pinggir kota, tak ada seorang pun yang mau selain pada isteri dia yang tugas dia merawat
dan isteri dia keluar untuk pergi cari rezeki, untuk menyarak keluarga. Salih ala Syekh. Saya petik ni kisah ni tuan-tuan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau tanya ni Ustaz duk ambil cerita mana ni? Cerita dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Banyak panjang cerita perbincangan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi SAW pernah bersabda dengan masalah cubaan dan ujian ini, asyaddun nasi bala al-anbiya summa as-salihun thumma amthalu fal amthalu. Allahu Rabbi. Nabi kata apa? Orang yang paling berat ujian dia. Siapa yang paling berat sekali ujiannya? Para Nabi al-anbiya. Kemudian thumma as-salihin. Kemudian orang-orang soleh. Tuan-tuan nak jadi orang soleh tak? Nak dah jadi orang soleh ni? Naklah. Orang mati kita duduk orang apa? Bila dengar orang mati, ya Allah tempatkanlah dia daripada kalangan orang-orang soleh. Kita selalu doa minal anbiya was salihin. Minta jadi daripada kalangan orang-orang soleh, minta kalangan daripada kalangan sebab kita berhimpun bersama dengan para nabi, kalangan orang-orang soleh, minta orang soleh. Tapi ingat, kalau Allah letak kita terkelompok dalam golongan orang-orang soleh, maka ujiannya pun berat. Kemudian Nabi kata apa? Summal amsalu fa amsal fal amsal. Kemudian lalu menyusullah orang-orang yang utama dan orang-orang yang di bawah-bawahnya. Lagi tinggi peringkatnya, lagi tinggi ujiannya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yubtalar rajul ala qadri dinihi. Aduh ya Allah. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Seorang lelaki akan diuji sesuai dengan kadar agama dia. Jika agamanya kuat, maka ujiannya juga lebih kuat. Tapi kita nak jadi orang yang kuat agama. Kita nak jadi orang soleh ni. Maksudnya lagi tinggi peringkat kita, lagi kuat ujian. Lagi tinggi, lagi kuat ujian. Tapi apa yang menguatkan kita? Apa yang akan menguatkan kita? Yang akan menguatkan kita ialah iman. Sebab tu dua bentuk ujian yang sama akan dirasai beratnya berbeza di antara satu sama yang lain, bergantung kepada kadar imannya. Pasal apa orang yang duduk rendah ni uji sama aja, kadang-kadang orang yang duduk di atas ni ujian berat lagi, tapi dia macam tak ada apa pun. Pasal apa yang buah ni? Allah, pasal apa Allah uji saya sampai macam ni? Apa salah saya ni sampai Allah uji macam ni? Salah berlambak lagi mau tanya. Kan Salih Rasul Muhammad. Tapi pasal apa dia rasa berat sangat? Pasal apa orang yang dekat atas tu ujian yang lebih berat tapi dia tak rasa berat macam orang ni? Pasal apa? Pasal iman dia lemah. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan seorang melebihi daripada kemampuannya. Tu janji Allah. Habis tu pasal apa dia berasa berat sangat? Bukan ujian tu berat untuk dia, tapi iman tu menyebabkan ujian tu rasa berat. Tuan-tuan, tuan nak minta apa? Kita nak minta apa sebenarnya? Kita nak minta jadi orang baik. Kita nak minta jadi orang soleh. Kita nak minta martabat kita tinggi. Betul kan? Kita nak darjat kita dapat tinggi, darjat paling tinggi, duduk dengan Nabi, tu kita minta. Ya Allah, dampingkanlah aku dengan Rasul SAW. Minta. Kalau tak dapat berdamping dengan Nabi, maksud darjat kita tinggi. Tapi ingat, darjat tinggi, ujian lagi besar. Habis tu nak minta darjat rendah. Tak payahlah kalau itu tak payah bagi jadi orang soleh lah, jadi orang tak soleh lah kot. Orang tak soleh lagi teruk. Habis tu nak macam mana? Ya Allah, jangan engkau bebankan kami dengan ujian dan bebanan yang tak mampu untuk kami tanggung. Dia nak minta macam tu je lah. Apa lagi kita boleh buat? Nabi SAW duk gambarkan orang beriman. Orang beriman ni macam apa tau? Macam pokok yang bergoyang. Pokok goyang. Lagi ada angin, lagi ada pokok, lagi itulah duk goyang. Ujian duk kena ke dia, tak berhenti-berhenti ujian duk kena. Itulah orang beriman.
Orang kafir macam pokok apa kata Nabi SAW? Macam pokok gandum. Pokok padi lah, kita sini boleh faham sikit. Siapa duduk belah Kedah boleh tahu. Sekali angin ribut mai, tumbang tak bangun dah pokok-pokok tu. Macam itulah keadaannya orang kafir Nabi SAW gambarkan. Allahumma salli alaihi. Nabi Ayub seorang yang sangat penyabar hingga kesabarannya dijadikan sebagai peribahasa yang patut diteladani. Menurut satu riwayat, Nabi Ayub mengalami cubaan ini dalam tempoh yang sangat lama. Berapa lama? Ada yang mengatakan 7 tahun dan lebih beberapa bulan. Demikian kata Al-Hasan dan Qatadah. Sallallahu alaihi wasallam. Wahab Ibnu Munabih kata apa? Nabi Ayub tinggal dalam keadaan dicuba ataupun diuji selama 3 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Isteri dia, salli ala sayyidina Muhammad, keluar cari rezeki. Pergi keluar buat kerja, dapat duit sikit, buat balik. Bagi. Pergi keluar buat kerja, balik. Salli ala sayyidina Muhammad. Isteri dia kata, wahai suamiku, mintalah pada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit. Apa dia jawab? Apa dia jawab? Dia kata, saya telah menjalani masa hidup selama 70 tahun dalam keadaan sihat. Masa tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masa itu sebentar, maka sudah sepatutnya bagiku bersabar demi kerana Allah selama 70 tahun. Allah uji yang penyakit ni saja. Allah bagi sihat 70 tahun. Malu dengan Allah. Allah Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia macam papa ke dada, maknanya dia kaya raya, lepas tu papa ke dada. Habis. Dalam riwayat ni cerita, dalam Ibnu Katsir cerita, ulama mufassirin cerita, harta-harta dia habis, tidak ada apa yang tersisa. Ikut dia punya. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut, sebab para nabi ini dia dai. Tugas, dan Allah akan bagi semua kebaikan-kebaikan kepadanya untuk menyebabkan orang dekat dengan dia. Sedangkan penyakit ini menyebabkan orang jauh daripada dia. Maka ini bukan sifat seorang nabi. Tetapi Allah cerita yang dia ditimpa penyakit, mungkin dalam tempoh-tempoh dan waktu yang tertentu saja, sebagai ujian dan cubaan kepada Nabi Ayub AS. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap isteri dia satu hari balik tengok, dia tanya isteri dia, kamu dapat mana ni duit ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu dapat mana duit ni? Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu dia kata, Nabi Ayub keluar, isteri Nabi Ayub keluar, tapi dia tak ada tempat nak kerja. Tak ada tempat orang yang nak ambil kerja. Asyik-asyik pergi kerja, sampai satu hari orang dah tak mau ambil dia kerja dah. Orang tak mau ambil dia kerja dah, dan tak boleh nak bagi makan dekat dia dah. Tapi Nabi Ayub nak makan apa ni? Esoknya dia keluar, dia duk mengadulah dekat Nabi Ayub, orang tak mau. Tapi esok tu dia keluar, dia bawa balik roti, boleh makanan. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad balik ke rumah dia, aku tak akan makan. Isteri Nabi Ayub kata, aku tak akan makan sampai aku tahu daripada mana kamu dapat duit ni sebenarnya. Suami dia paksa dia, tahu dia buat apa? Dia buka tudung kepala dia, tengok rambut dia botak. Bila tengok rambut, pasal apa rambut botak ni? Isteri dia menangis. Dia kata, aku jual rambut aku ni. Aku jual rambut aku ni untuk menyara kehidupan kamu, menyara kehidupan kita ni. Isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina. Bila dia tengok keadaan isteri dia sampai macam tu, pengorbanan yang begitu besar yang isteri dia buat, lalu apa dia buat? Waktu itulah yang tadi dia kata apa? 70 tahun Allah bagi kat aku nikmat. Malu nak minta ke Allah. Start daripada berlaku kisah tu saja, waktu tu barulah Nabi
Ayub alaihissalam pun berdoa sebagaimana doa yang diceritakan oleh sesungguhnya, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Setelah dia lalui itu semua tu, kemudian barulah dia berdoa kepada Allah. Demikian juga ada dua orang yang mai sallallahu alaihi wasallam Muhammad jumpa dengan iblis. Iblis mai bawa mai arak. Nuh, dua ada saudara kamu Nuh tengah sakit. Kalau dia bagi dapat minum ayak ni, bagi dekat dia, sembuh dia. Dia bawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bawa jumpa Nabi Ayub alaihissalam. Dia kata orang tua yang mai tu iblis saja nak merosakkan aku dengan ayak. Dia kata apa? Dia pas siap kata, dia kata kalaulah Allah tahu ni kebaikan-kebaikan Nabi Ayub ni, Allah tak akan uji dia sampai macam ni. Kata kat depan Nabi Ayub. Nabi Ayub marah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya daripada perbuatan-perbuatan dan perkara yang berlaku inilah yang akhirnya membawa kepada Nabi Ayub berdoa agar Allah sembuhkan penyakit dia. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Kita bila sakit doalah terus. Doa teruslah. Nah, setakat iman kita ni, bila Allah uji sikit dengan ujian, Allah uji dengan penyakit, buat apa? Doalah tuan-tuan, doalah. Minta supaya Allah berikan kesembuhan. Habis kami ni tak sampailah makam-makam, kita makam bezalah tuan-tuan. Makam kita tak sampailah makam para waliullah, tak sampailah makam para anbiya. Ada sampai makam tuan-tuan sekalian, kalau dia mai ujian, dia mai musibah, dia mai nikmat, kedua-duanya menggembirakan hatinya. Ada orang-orang yang duduk satu makam, mai ujian pun gembira, mai musibah pun gembira. Pasal dia akan rasa musibah tu tanda Allah sayang dan Allah duk perhati kat dia. Tapi kita tak sampai kot tahap yang macam tu. Dosa dah Ustaz kalau minta Allah sembuhkan daripada penyakit yang Allah bagi. Tak, Allah suruh. Kadang-kadang Allah uji kita ni supaya kita duk angkat tangan dan selalu sebut-sebut nama dia. Kalau Allah tak uji kita, kita selalu lupa nak angkat tangan, ya Allah nak merintih, jarang. Tapi bila uji sikit, malam-malam angkat. Yang tu Allah nak dengar, yang tu Allah nak tengok. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan seandainya kita diberikan ataupun diuji dengan penyakit dan musibah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada doa yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada musibah, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kita tanggung. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit COVID-19 ni dan keluarga kita juga. Kalau ada di kalangan kita ni yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan di kalangan kita ni yang diuji dengan kesempitan, Allah lapangkan. Andai ada di kalangan kita ni yang Allah uji dengan hutang, bebanan hutang, Allah selesaikan. Mudah-mudahan Allah, seandainya ada di kalangan kita ni yang hatinya dalam kegelisahan, Allah berikan kesejahteraan dan ketenangan. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ini semua segera daripada kita dan dijauhkan keluarga kita dan keluarga kita daripada wabak ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Wa jami'al muslimin asmati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bisul khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.